Kalau boleh 3 soalan cukup lah kot untuk tidak apa ni, kita bagi masa dia ringkas sikit lah. 3 soalan insyaAllah. Okey, Okay, Izzuan boleh bagi sinopsis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. InsyaAllah kami teruskan secara ringkasan berkaitan dengan tajuk ke-10 dan ke-11. Siapa yang ingat ya, saya bersama dengan rakan saya Ustaz Saiful Abrar dan juga Ustazah Alia yang melaksanakan pembentangan bagi tajuk 10 dan 11. Sebelumnya ada tengok tak dalam video yang kami share kan? Ada ya? Ada, tu yang banyak soalan ni. Kalau tak Sebab ada, perbincangan sebenarnya berkaitan dengan tajuk sakinah dan juga kami ni, dia amat related ataupun bersangkut rapat ya, antara tajuk sakinah dan juga tajuk kami ni. Jadi tak ada banyak apa tu orang cakap, tak ada banyak perbandingan yang boleh kita buat lah ya, sebab dia rentetan daripada tajuk sakinah tu pergi kepada tajuk kami ya. Jadi di sini tajuk pertama yang kami bentangkan iaitu tajuk ke-10, iaitu pengaruh tamadun Islam terhadap pertumbuhan sains dan teknologi barat, dan juga tajuk ke-11 peranan tamadun dunia dan barat dalam aspek perkembangan sains dan teknologi masa kini. Okey, saya hanya jelaskan sedikit saja ya untuk tajuk yang ke-10 ni, mungkin akan disambung oleh rakan saya sedikit lagi untuk ringkasan kepada tajuk yang ke-11 nanti ya. Dari sudut pengaruh tamadun Islam terhadap pertumbuhan sains dan teknologi barat ini, kita melihat bagaimana teknologi, kalau kita kaji balik ya bacaan-bacaan daripada jurnal-jurnal ataupun tesis-tesis, maka pengaruh tamadun Islam ini, mana-mana tamadun yang dulu yang ingin berjaya, yang ingin meningkat tamadun mereka, yang ingin meningkat dari sudut sains dan teknologi ataupun dari sudut keilmuan mereka, mereka perlu menerapkan tamadun Islam. Maka dengan ini, banyaknya tamadun-tamadun yang dulu ni, kenapa kita lihat bila di China saja ada juga tamadun Islam, bila di India juga ada juga tamadun Islam, kerana tamadun Islam inilah yang akan menyebabkan peningkatan kepada keilmuan dan juga sains dan teknologi yang seterusnya mengembangkan secara menyeluruh bahagian sains dan teknologi sehingga ke hari ini ya. Dari sudut kita melihat kepada perkenalan pengaruh tamadun Islam ini, kita melihat bagaimana sains dan teknologi ini dibawa ke Eropah melalui universiti-universiti pada saat itu di Andalus, Spanyol pada abad ke-13. Ya, bandar-bandar umat Islam pada saat ini telah diterangi dengan cahaya-cahaya lampu ya. Pada saat itu negara-negara Eropah yang lain, negara-negara yang tidak Islam lagi pada saat ketika itu masih lagi gelap gelita, melihatkan kepada kita betapa bahawasanya tamadun Islam ini berkembang lebih awal daripada tamadun-tamadun lain ya, sebelum kemunculannya tamadun-tamadun lain di dalam dunia ini. Seterusnya kita lihat ya, antara aspek yang telah dikaji oleh tamadun Islam sewaktu ketika dahulu ya, iaitu aspek yang utamalah, yang maksudnya aspek yang pertama ataupun yang terawal yang telah dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, antaranya ilmu botani, ilmu zoologi, ilmu perubatan, ilmu kimia, fizik, astronomi, geologi, matematik dan juga teknologi seni bina ya. Jika kita lihat juga nama Andalus ini sebenarnya diambil daripada untuk menggambarkan bahagian semenanjung Iberia dan Siberia yang diperintah oleh orang Islam pada saat dan ketika itu ya. Seterusnya kita melihat bagaimana kota Cordova, pusat bandar Cordova ini yang menjadi salah satu pusat budaya dan ekonomi termaju di dunia pada saat dan ketika itu, menunjukkan betapa bahawasanya pengaruh Islam ini memberi pertumbuhan yang amat signifikan kepada sains dan teknologi barat pada saat dan ketika itu. Okey, yang seterusnya saya akan minta kawan saya untuk sambung nanti untuk peranan tamadun dunia dan juga barat dalam aspek perkembangan sains dan teknologi masa kini. Cuma saya ingin jelaskan sedikit di sini ya, berkaitan dengan tamadun dunia ini, saya masukkan dan penerapan di dalam tamadun dunia ini, salah satunya adalah tamadun Melayu yang kita bicarakan sebentar tadi. Kenapakah berlakunya ketuanan Melayu, kenapa adakah ketuanan Melayu dan sebagainya. Pada saat ini saya ingin menjelaskan kepada kita, ketuanan Melayu ini membawa maksud kepada kita
adalah kita sebagai tuan ke dalam negara ini. Ya, saya tahu kita sebagai tuan ke dalam negara ini. Sebab apa? Sebab tamadun Melayu ini sebenarnya wujud pada saat bila mana hanya di Asia Tenggara, ya, bukannya di Timur Tengah dan sebagainya. Kita wujudnya tamadun Melayu ini hanya di bahagian Asia Tenggara saja. Bermaksudnya kita di Malaysia, Singapura, Filipina dan sebagainya, negara-negara yang berasal di Asia Tenggara, Indonesia dan sebagainya, Brunei dan sebagainya. Ya. Seterusnya, kalau kita melihat kepada ketamadunan Melayu ini, sebenarnya sebelum ini kenapa kita berlakunya ketuanan Melayu dan kenapa kita mengatakan tentang ketuanan Melayu? Sebab dahulunya kita ada negara bangsa. Negara bangsa ini yang kita perteguhkan. Apakah itu negara bangsa? Wujudnya satu bangsa dalam Malaysia ini. Kita faham ketuanan Melayu ini bagaimana. Namun apabila kita menceritakan tentang ketuanan Melayu, ada fasal-fasal yang tidak boleh dipertikaikan lagi, seperti fasal 3-1, perkara 3-1, iaitu agama Islam sebagai agama rasmi, yang mana ia tidak boleh dicanggah ataupun dipertikaikan oleh negara lain. Kerana apa? Kerana ianya termaktub dalam kontrak sosial yang secara bersama bangsa yang terbesar di Malaysia, iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina dan juga India bersetuju. Nenek mereka, bangsa India ini, moyang-moyang mereka pada suatu ketika dahulu telah bersetuju dengan kewujudan negara Malaysia ini dengan meletakkan beberapa perkara penting yang tidak boleh dipertikaikan. Begitu juga dengan perkara 152, iaitu perkara bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita di Malaysia. Dan yang ketiganya adalah perkara 153, yang mana memberikan hak istimewa orang Melayu beasiswa pekerjaan di dalam sektor awam dan sebagainya. Namun perkara-perkara ini tidak boleh dipertikaikan. Malahan apakah yang telah terjadi pada saat dan ketika ini, iaitu berlakunya pertikaian demi pertikaian yang dibawakan oleh orang politik sendiri yang menyebabkan keruntuhan dan kejatuhan. Dan kenapa kita katakan ketuanan Melayu ini tidak boleh diperkatakan, sedangkan saya rasakan kita patut menyatakan ketuanan Melayu, sebabnya kita telah ada perlembagaan yang melindungi orang Melayu itu sendiri. Malahan dari sudut mereka yang tidak bersetuju ataupun mereka yang ingin menentang, meletakkan hak keistimewaan ini secara bersama, yang menentang fasal dan juga perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan inilah yang menyebabkan terjadinya pergoncangan dan juga jadinya kucar kacir dan huru-hara di dalam negara kita Malaysia pada hari ini. Saya harap ia dapat menjawab tentang ketuanan Melayu sementara tadi. Seterusnya saya berikan kepada rakan saya untuk meneruskan dari aspek yang ke-11, ringkasan daripada aspek yang ke-11, tajuk yang ke-11. Ustaz Saiful ataupun Alia boleh sambung mungkin peranan tamadun dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tajuk 11 ni, yang kita dapat simpulkan ialah semua tamadun-tamadun dunia ni sebenarnya menyumbang. Seperti tamadun Mesir, tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Cina, Barat dan sebagainya. Dan saya ada sertakan kat situ kronologi di mana Islam gemilang selama lebih kurang 350 tahun tanpa menyidakkan sumbangan-sumbangan tamadun-tamadun yang lain lah. Kan? Maknanya kalau kita tengok ada binaan kat situ, ada struktur, semua tu ciri-ciri lah. Ni kalau kita tengok balik ada kapal, pengairan, mekanikal, perkilangan, benda-benda ni semua kalau sesuatu tamadun tu dia kena ada lah benda ni. Tamadun Melayu pun ada, kita bukan nampak kata sekadar keris, songkok, tengkolok saja. Kita ada seni bina yang tersendiri kan, kita tengok di Istana Kelantan dan sebagainya. Dan kita juga kita kena hargailah sumbangan tu. Dan kita zaman sekarang kalau kita nak buat tesis pun, kita buat kajian, kita still cite sekolah-sekolah daripada luar kan. Dalam masa yang sama kita cite juga sekolah-sekolah tempatan kita. Maknanya cumanya macam mana kita nak dapatkan balik keunggulan ilmu zaman-zaman dulu tu, itu cabaran. Sebab kalau ikut kajian pun rakyat Malaysia ni membaca hanya satu muka surat setahun. Itu cabaran dia. Kalau nak dapat balik ini mungkin susah. Nak dapat macam mana zaman-zaman Abbasiyah, zaman Umayyah di Andalus ni.
Itulah. So detail boleh baca slide tu lagi lah. Banyak sebenarnya. Dan Melayu pun, tamadun Melayu tak kurang hebatnya. Ada boleh buat mancis dan sebagainya. Cuma dia agak tidak glamour lah, sebab kita lah yang kena promosikan benda tu. Kalau kata subjek ni dipelajari di luar Malaysia, adakah mereka akan bincang bab tamadun Melayu ni? Kalau ada, alhamdulillah lah kan. Tapi kita meraihkan tamadun mereka. Itulah cabaran kita. Sekian dulu, aku ada ahli yang nak sambung. Kawan-kawan nak sambung tambah sikit. Mungkin ada kawan-kawan nak tambah ataupun ada soalan yang boleh dikemukakan. Rasanya tak boleh banyak kot soalan ni sebab ada pukul 4 lebih kan. Nak pergi bazar Ramadan dan sebagainya. Menu. Tak apa, boleh buka soalan kalau tak ada. Nak tanya juga pada Izwan dan rakan-rakan. Sakinah dah senyum lah tu. Dia suruh saya berhenti lah tu. Tak ada, at least ada lah satu. Okay, baik. Ni salah satu kumpulan yang saya rasa saya tak habis, bukan tak habis, tinggal sikit lagi nak dengar dia punya perbincangan, tapi memang sangat best lah melihat kepada bagaimana teknologi, ilmu, macam mana pembinaan, semua itulah yang berlaku pada setiap tamadun. Okay, baik, soalannya sekarang ni kan kita ada mentaliti masyarakat kita. Facebook Yahudi, Twitter Yahudi, Starbucks Yahudi, semuanya handset Yahudi dan semuanya lah. Semua dia post kepada Yahudi lah ataupun orang yang bukan Islam. Sedangkan kita tahu bahawa apa sahaja yang mendatangkan kebaikan walaupun ianya bukan datang daripada orang Islam, ianya adalah Islam. Alamak pelik tengah fikir ke? Okay. Apa sahaja yang baik tapi bukan datang daripada orang Islam dan dia beri manfaat kepada orang Islam, itulah Islam. Sebab Islam itu memberikan kebaikan. So, apakah pandangan pembentang bagi kita nak orang cakap menyegarkan kembali pemikiran yang sebegini supaya semua individu dan masyarakat faham bahawa semua teknologi, ilmu itu bukan melihat kepada siapa yang memberi, tetapi kita melihat apa manfaat kepada penerima. Supaya benda ini nampaklah dia tidak separatkan. Oh, ini orang Islam bagi, kita ambil orang Islam je. Oh, ini orang bukan Islam bagi, walaupun baik dia tak nak ambil. So apakah pandangan pembentang untuk kita menjernihkan kembali keadaan? Okey, insya-Allah ya. Terima kasih kepada Ustaz Fadli di atas soalan sebentar tadi berkaitan dengan isu bagaimana teknologi semasa kini yang asalnya ditubuhkan oleh orang yang bukan Islam lantas diaplikasikan oleh secara menyeluruh kepada kita semua, lebih-lebih lagi kepada umat-umat Islam. Pada saya, peranan yang paling utama yang kita perlu laksanakan adalah kita memperbetulkan mindset kita ya. Memang kita tahu Facebook semua ini bukanlah datangnya daripada Islam. Sedangkan yang kita guna sekarang ni Microsoft Teams pun bukannya daripada orang Islam ya. Lantas bagaimana untuk kita mengaplikasikan serta menggunakannya mengikut saluran Islam ya. Sebab kalau kita tahu dalam Islam ini ada beberapa perkara yang menyebabkan kita terjatuh daripada akidah ataupun melalaikan kita. Sebagai contoh dari sudut muzik, dari sudut perempuan dan sebagainya. Maka apakah tujuan kita untuk melaksanakan pembelajaran ataupun mengguna pakai benda-benda yang kita katakan yang bukan Islam yang datangnya daripada Yahudi dan sebagainya. Pertama, sebagai contoh, saya rasa semua orang ada Instagram. Semua orang ada Facebook dan sebagainya. Maka kita gunakannya ke jalan yang ke arah kebaikan ya. Sebab penyebaran ilmu ini dianggap satu benda adalah kita sebagai Islam. Islam ini adalah menyampaikan kepada semua ya. Berasaskan kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada orang ramai. Maka kita pun sebagai orang Islam tak kira baik ke, kita rasa ilmu kita sedikit ke, tetapi kita Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, balighuni walau ayah. Maksudnya sampaikanlah walaupun satu ayat kan. Maksudnya di
sini Nabi menyuruh kita untuk kita melaksanakan kebaikan, menyampaikan benda-benda yang baik, bukan menyampaikan benda-benda yang tidak baik. Kerana sekarang ini kita lihat, memang kita tahu media sosial adalah merupakan benda yang bukannya datang daripada Islam, tetapi umat Islam sendiri yang menyebabkan benda itu nampaknya lebih lagi kepada bukan Islam. Sebagai contoh, menyebarkan gambar-gambar lucah dan sebagainya, ya. Sebab ini kita lihat, ya, kalau dari kalangan orang yang bukan Islam dan juga orang Islam, kita lihat ramai anak-anak Melayu kita macam Ustaz Fadli lah selalu laksanakan tentang isu pornografi dan sebagainya, kan. Menyatakan menceritakan tentang ilmu pornografi dan sebagainya. Maksudnya di sini ramainya anak-anak bangsa kita sendiri, ya. Bukan ilmu lah, awareness. Yalah, awareness tentang kita punya ketakutan kita tentang benda tu lah, kan. Maksudnya tapi itulah maksudnya lambang kepada kita. Ramainya yang terjebak dengan dengan budaya-budaya yang tidak elok ni, kan. Maksudnya di sini terjebaknya dengan budaya-budaya tidak elok ni sebab apa? Sebabnya kekurangan ilmu agama dan sebagainya dari sudut pendidikan kita di awal dan sebagainya, kan. Terlampau terdedah pun ia juga dengan teknologi-teknologi semasa dan sebagainya, kan, yang menyebabkan mereka semua ini beranggapan dunia ini secara meluas kita boleh menyebarkan apa sahaja yang kita mahukan, sehingga masyarakat tidak ada lagi perasaan malu dan juga segan untuk menyebarkan apa-apa yang tidak yang keterlaluan lah, maksudnya di sini, ya. Berkaitan dengan kedai makan dan minum yang bukan daripada kaum kita Islam inilah, ya. Sebagai contoh McDonald, kita pun makan juga McDonald, kan, tapi McDonald tu bukannya datang daripada Islam, kan. Tetapi kita di dalam sebuah negara Islam kita tahu, ya, ada sumbangan-sumbangan ini yang menyebarkan kepada negara-negara bukan Islam, tetapi kita makan juga McDonald dan sebagainya, ya. Tetapi di dalam negara kita, negara Malaysia, sebuah negara Islam, pekerja-pekerjanya terdiri daripada negara Islam, takkan kita nak buang semua pekerja-pekerja ini, kan. Dan juga kilang-kilangnya pun, kita ada kilang-kilang yang penyembelihan ayam dan sebagainya yang mendapat pensijilan dan pengiktirafan halal untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita mencari sesuatu benda yang baik untuk diri kita sendiri, untuk umat Islam sejagat, insya-Allah. Mungkin ada kawan yang ingin tambah? Menjawab ke Ustaz Fadli? Jawab. Dan tu Dan juga Dan, orang lagi bazar Dan. Nak pergi bazar. Soalan last, bagi chance sikit. Soalan last. Assalamualaikum, boleh nak tambah sikit? Suara ada. Saja je provoke ni. Okey. Ustaz Wafil sihat. Tambah kepada apa yang Ustaz Izwan cakap tadi, kan, dengan walaupun kita menggunakan medium yang daripada barat, contoh macam Facebook, WhatsApp, Instagram sekarang ni, macam kita pengguna iPhone ke, kan benda tu dihasilkan oleh barat, kan. Tapi kita boleh gunakan untuk saluran yang baik. Contoh macam kalau macam tadi Ustaz Izwan cakap, tapi kalau yang daripada itu daripada nahi mungkar. Kalau amar makruf, contoh macam kita ambil Ustaz Abid Liu ke, macam dia tunjuk dia menggunakan sosial media untuk menunjukkan mengajak kepada kebaikan, berdakwah, maksudnya membantu orang susah. Dengan cara tu kita akan dapat secara tak langsung kita akan membangunkan agama kita sendiri, walaupun kita menggunakan medium yang bukan datangnya daripada orang Islam. Macam itulah yang saya nak tambah. Faham tak? Cuma saya nak tanyalah, kalau dah ni saya satu soalan je, Ustaz Rushidah satu je. Sebab dia berkaitan, kan. Okey, cuma saya terfikirlah bila kita cerita pasal tamadun Islam, kan. Kita dah banyak invention lah, kita punya inovasi semua. Tapi kenapa kita umat Islam hari ni nak tanya pandangan lah, kenapa kita tak boleh, kalau macam Jerman dia ada Mercedes, ada keluarkan kita, kalau negara Islam contoh macam apa produk yang kita boleh banggakan. Kalau kereta ada tak? Adalah kereta prototype, tapi dia worldwide tak? So macam maksudnya sedangkan kita ada tamadun Islam, tapi kita masih lagi menggunakan banyak lagi produk-produk barat ni. So apa faktor dia sebenarnya? Nak minta pandangan lah. Atomi tolong Kristian, Atomi. Okey, itu saja. Ni Sakinah respon. Apa proton dulu saya pengalaman masa belajar dulu, apa proton tu pernah je sampai dekat Jordan, kan.
Ada je. Tapi orang Arab dia tak tahu proton tu daripada jenama kita kan. Jadi dia tanya, negara kau ada apa? Ada harimau saja. Okey. Kita tambah. Kat negara kita Untuk hutan. soalan yang macam ni, Tapi macam saya dah kalau tahu rujuk kereta pada proton yang dia pembentangan naik kan. tu. Hello? Sebenarnya kereta daripada Malaysia. Maksudnya dia orang keluar tapi mungkin jenama tu tak diwar-warkan tau. Dan Baru saya tahu proton sampai Jordan tak dihebahkan. Dia body sama produk tak. mereka lebih diutamakan, nampak lagi gigah padahal Dia ada lah tapi tak macam dia tak adalah macam MERS ke kan ataupun macam Volkswagen ke apa kan. Adalah. Kalau saya pergi luar negara pun biasanya kita akan nampak ya di Indonesia, di negara-negara barat sendiri pun ada sebenarnya Proton, Pro 2 ni kan yang di pengalaman saya lah. Tapi yang lebih utama sebenarnya kan, yang lebih utama ada kereta Proton ada di Melbourne. Malaysia ni, saya pergi sewaktu tu saya jumpa dengan orang Norway lebih kurang dia bila dia tanyakan where you from, saya cakap I am from Malaysia, dia kata apa tau, oh Twin Tower, orang kenal dengan Twin Tower ni, Menara Berkembar Petronas ini adalah salah satu mercu tanda utama dalam benda yang ajaib di dunia ya. Maksudnya negara Islam ni ada sebenarnya dari sudut seni bina. Kalau kita tengok kan bila orang cakap Malaysia kan, orang cakap Malaysia oh Twin Tower, orang luar negara dia tahu, dia sebenarnya dia cakap dia tak pernah sampai ke Malaysia, tetapi dia tahu bahawasanya seni bina Malaysia itu sendiri telah melambangkan satu identiti bahawasanya teknologi daripada negara Islam ini bukanlah satu teknologi yang boleh kita katakan cikai-cikai ataupun rendah jugalah kualitinya. Dia yang paling hampir macam contoh Sakinah kata Proton kan, dia paling hampir macam kita lah. Cuba tengok pencuci muka. Kalau handphone dia. iPhone tu okey lagi. Cuba tengok pencuci muka kita. Kita guna Dashing, kita guna Mary Kay, kita guna semua orang yang Cina buat. Sedangkan kita tahu ada seorang figure yang duduk kat Jepun, budak Negeri Sembilan hari ni, dia dah buat satu produk yang worldwide dunia, Tokyo Organic. Dah masyhur dah. Tapi tak ramai yang tahu. So siapa nak tahu nanti boleh PM saya lah. Ada promo untuk hari raya ni. Sebenarnya kita ni di negara-negara Islam ataupun negara ni kan, dia berkaitan dengan pemikiran sebenarnya tau. Sebab kita ni dah lama dijajah oleh negara-negara barat dan sebagainya. Bila teknologi barat masuk ke dalam Malaysia saja, kita akan rasakan teknologi itu adalah teknologi canggih. Kalau kita nak tahu sebelum ni baru-baru ni negara kita mengeluarkan kereta perisai yang bernama Tarantula. Kalau kita boleh lihat di Facebook ataupun sebagainya, berlakunya perdebatan dan juga banyak serangan-serangan cyber juga menyatakan bahawa teknologi Malaysia ni tak canggih, tak boleh buat melepasi orang lain dan sebagainya ya. Sedangkan kalau kita lihat daripada konteks kereta itu dibina dan juga spesifikasinya, ianya adalah standard yang melebihi daripada standard antarabangsa yang ada ketika ini. Maka masyarakat kita ni, bila apa yang kita bina sesuatu benda ni, dia akan ada mindset ataupun pemikiran yang tidak baik dalam pemikiran masyarakat kita lah. Sebabnya pemikiran kita sebenarnya telah dijajah oleh masyarakat barat ya, suatu ketika dahulu. Kalau kita lihat kan, semua benda yang datang daripada barat semua benda yang baik. Bila benda yang datang daripada negara kita sendiri, kita akan laksanakan perdebatan, kita akan katakan ianya tidak baik. Itulah pandangan saya. Setuju. Terima kasih Syazwan. Setuju. Terima kasih Ustaz. Itulah jawapan yang saya cari. Okey. Hebat negara kita. Adik enjin pun terbang, tak ada kapal terbang. Hebat. Negara ya. Tapi buang tak dijumpai lagi enjin tu. Cuma itulah tugas kita sebagai pendidik, membangunkan pereka-pereka barulah untuk teknologi dan sains dan teknologi ni untuk menandingi teknologi barat. Betul. InsyaAllah. Ada soalan lain lagi? InsyaAllah. Kalau tak ada, kita tangguh dekat sini dulu. Cuma kalau nak tinggalkan Setuju. Penutup. Kalau nak tinggalkan soalan tapi tak nak ada orang jawab, boleh tak? Apakah itu? Boleh, tinggal je. Boleh. Drop soalan. Untuk kita fikirkan. Okey, bab kata Ustaz Rusdan, kita banyak teknologi yang orang kita buat.
dalam KPM, dalam Kementerian Pendidikan dah beribu inovasi yang dibuat, dah banyak semua daripada IPG sampai cikgu HLP buat inovasi. Tapi semuanya kebanyakannya tersimpan rapi. So di manakah benda-benda itu semua? Apakah perlu disimpan ataupun perlu dilaksanakan sebagai dasar untuk di-apply oleh guru-guru? So kita lah sebagai bakal KPPM, bakal yang duduk KPM, bakal yang menjadi pengarah untuk menggerakkan inovasi ini supaya inovasi kita standard dengan tamadun barat ataupun orang barat. Tambahan terakhir boleh Boleh. Saya setuju dengan apa yang Ustaz Fadli cakap sebentar tadi berkaitan dengan apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita kaji. Sebab apa tahu? Sebab bila kita lihatkan dari sudut sains dan teknologi, macam kami pun membicarakan tentang sains dan teknologi, bila sains dan teknologi ini banyak prototipe yang telah kita keluarkan. Tapi di manakah hasil akhirnya daripada prototipe yang telah kita keluarkan itu? Tiada langsung. Sebab saya lihatkan bila kita adanya perkembangan inovasi-inovasi saja, bila adanya bila adanya tentang dibuat pertandingan-pertandingan inovasi, banyak inovasi-inovasi yang telah dibuatkan berdasarkan prototipe-prototipe dan ada kemenangan-kemenangan di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Namun di manakah prototipe itu yang hendak dihasilkan hasil akhirnya, kita tak nampak. Di situlah sebenarnya saya rasa punca kelemahan-kelemahan yang berada di dalam negara kita. Ya, yang mungkin suatu ketika nanti kita menjadi ketua kepada bidang-bidang tertentu, insya-Allah kitalah yang membangunkannya bersama. Undi Izwan. Betul. Kita dah banyak inovasi tapi tak ada komersial lah. Macam pemain bola dah buat penat-penat, dah buat naik bola. Banyak, saya rasakan dah berjuta mungkin prototipe yang orang buat. Ni pengalaman setahun duduk kat KPM, bila sambung HLP Master ni, sebenarnya bila kita baca jurnal-jurnal senior kita yang ambil HLP, begitu banyak yang tidak diguna pakai, yang mana semua itu disimpan tetapi tidak dijadikan sebagai dasar untuk pembaharuan ataupun reform kepada pendidikan negara kita. Itu pengalaman saya. Adakah masalah utamanya masalah kewangan ya? Tak juga. Dia yang nampak ketara adalah masalah birokrasi yang mana masih ada lagi orang-orang lama dan macam kaum tua dan kaum muda lah ceritanya. Kira jaga hati macam mana? Ya? Kira jaga hati ke apa? Tak, bukan jaga hati ni betul. Kita ada pertembungan idea di antara orang lama dan orang baru macam kita untuk membawa satu idea. So bila ada pertemuan, dia jadi macam authority ke? Ya, dia jadi authority. Sebab tu kita sebab tu kita yang berada kat sini kalau minat kepada pentadbiran, pergilah bahagian pentadbiran supaya kita dapat mengubah kembali bukan sistem tetapi at least perkara-perkara yang kita boleh ubah di peringkat dasar. Terbaik. Sokong Ustaz Fadli. Ya, undilah saya PRU 16 insya-Allah. Parti apa Fadli? Parti apa? Okey, jadi rasanya kita sudah di sini insya-Allah. Ayam goreng dah bau ni. Bolehlah kot. Boleh lah, Rushidan ada masalah ni, dia buka soalan lagi kan. Okey, tak ada soalan dah insya-Allah. Tak ada lah, tak ada. Kita sini dulu insya-Allah. Tasbih kafarah dan suratul An. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zul dah tarawih Zul Zul dah berbuka. Zul